Assalamualaikum, salam perjuangan. Selamat datang ke podcast Suara Hartanah, episod yang ke-8. Ya, dan Ahyat bersama dengan co-host tetap Azim Sulaiman. Yeay. Oh, wow. Ya, Welcome back. Ya, welcome back Azim. Azim pun dah welcome back dah pun dari umrah kan. Yes. Ya, so inilah tuan-tuan dan puan, kami di Suara Hartanah akan mengangkat isu-isu hartanah yang sedang Tular. viral. Yes, sedang tular. Sedang tular yang menjadi topik hangat, isu-isu semasa dan Sensasi. mungkin yang sensasi dan mungkin adalah isu-isu yang mungkin Ahyat rasa sesuai yang nak diangkat. So setiap minggu ni kadang-kadang adalah isu-isu yang Ahyat nak ulas. Ada kadang-kadang yang dicadangkan oleh Azim. Ada juga kadang-kadang yang dicadangkan oleh tim. Dan ada juga yang tim akan dia akan bagi Ahyat kena ulas isu-isu ni. Saya tengok alamak isu ni dia Dia sensitif kena ada sangat. LPF jugalah. Dia kena ada LPF. LPF apa? Kalau filem tu ada lembaga penapisan filem. Ya, lembaga penapisan filem. So, dia Kita kadang-kadang kena filter lah. Okey, satu. Yang pertama, isu kalau dia melibatkan undang-undang, so Ahyat akan elak kerana kita tidak ada pakar undang-undang sekarang ni. So, kalau kita kupas tu setakat pandangan sendiri and mungkin salah dari segi undang-undang. So, isu-isu macam tu Ahyat tak nak kupas selagi kita tidak ada lah macam sahabat-sahabat kita macam Datuk Nazri ke lawyer-lawyer yang ada. Okey. Nombor dua, bila isu-isu tu dia melibatkan orang-orang ternama sangat. Macam Ilham Tower tu satu Malaysia tahulah. Okey, fine. Tapi macam ada individu tertentu tu kan yang kita pun tak tahu nak sahkan betul atau tidak. Jadi Ahyat tidak mahu menjadi orang yang nak angkat lah isu-isu tu. Tak apalah kalau podcast lain nak angkat, dipersilakan. Tapi itulah antara isu-isu dia. Dan ialah benda-benda yang terlalu pelik yang kita sendiri rasa macam tak boleh nak sahkan, kita tidak angkat lah di podcast Suara Hartanah. So minggu ini sebenarnya ada banyak topik ni yang itu pun kadang-kadang kena buang. Tapi ada satu topik ni Azim, kita nak masuk terus ni. Yes. Topik dia ni macam ni. Kalau Ahyat tanya Azim atau siapa-siapa lah yang sedang mendengar atau sedang menonton ni kan, kalau saya tanya dekat Malaysia ni, kat mana tempat yang paling tinggi kos sara hidup? Cost of living ni paling tinggi kat mana? Selalunya orang akan KL lah. Orang akan cakap KL lah. Okay lah. Next mungkin dia akan cakap Selangor termasuk Putrajaya kan tapi ada seorang brother ni TikTokers. dia sudah tular katanya lah World of Buzz. Dia mengangkat isu ni bertarikh Februari 8. So dia kata apa? Malaysian refutes claims that living in KL and Selangor is pricey. Dia kata ada lagi tempat yang lagi pricey. Ada lagi tempat yang lagi mahal, iaitu Johor. Oh, adakah ini bersempena dengan Agong baru kita? Tak ada. Tidak. Azim Sulaiman jangan cari pasal. Tak ada kena-mengena. Tapi Mamat ni lah dia cerita. Saya pun tak nampak kaitannya. Azim nampaknya nakal sikit hari ni ya. Okay, so dia kata Johor lagi teruk. Lagi mahal. Dan of course bila kita baca tajuk ni, of course kita membayangkan Johor Bahru tu lah. So apa komen-komen bangsa Johor di luar sana? Apa kata bangsa Johor? Geng-geng Johor fokus kepada Johor Bahru lah. Takkanlah kita nak cakap dekat Mersing pun I don't know, dekat maybe Pontian. mahal. Pontian, Segamat, Batu Pahat, Muar. MUO. Saya pernah cakap dengan orang Muar. Dia tegur saya, Ahyat, bukan Muar lah Ahyat, Muar. Dia sama juga geng-geng Kelantan kan. Dia cakap, Ahyat, bukan Hartanah, Hartanoh. Maknanya kamus Dewan Bahasa untuk Malaysia ada lain, tapi kamus Dewan Bahasa untuk Kelantan, untuk Johor dia ada lain kamus dia. Okay, so bukan Johor, I think as Johor lah, tapi I think JB kan. Is JB lah. JB. I mean, Azim, when you hear this kind of tajuk kan, apa yang
Apa yang bermain di fikiran Azim? What goes on your mind? For me mungkin tak adalah begitu orang kata mengejutkan. Oh, tak terkejut pun. I think maybe sebab kalau macam kita sebut tadi not entire Johor, maybe specifically is JB, Johor Bahru. Okay. Because mungkin disebabkan dari segi lokaliti ataupun dia punya lokasi tu berdekatan dengan kita punya neighborhood Singapore. Okay. So itu antara faktor yang Yes. mungkin memberi kesan lah secara langsung ataupun tidak langsung kenapa kos sara hidup ataupun living cost di JB itu mungkin dikatakan sama tinggi atau mungkin lebih mahal berbanding dengan KL. So orang, okay, dari sudut pandangan makroekonomi, kita rasa okay, excited. Johor boleh jadi Shenzhen of Hong Kong, tapi Shenzhen of Singapura. Kan kita dapat limpahan lah. Apa tu manfaat ekonomi tu akan dapat kat Johor. Tak tahulah, mungkin dari segi makroekonomi, tapi rakyat di lapangan mikroekonominya dia rasa terbeban kan. Kos sara hidup. Ya, dan brother ni, kita nak tengok ni, brother ni dia ada sebut something about that. Tapi yang bestnya, Ahid suka membaca juga apa yang komen-komen dia lah. So brother ni siapa ni? Kita tengok kita tengok siapa brother ni. So brother ni nama dia dia seorang content creator dan seorang usahawan, nama dia Abdullah Jamadi. Siapa yang kenal dia, sampaikan berita. Kami sedang mengulas TikTok, satu konten yang dia post kat TikTok, Abdullah Jamadi. Dia kata cost of living in Johor Bahru where he currently reside, dia duduk kat JB lah tu, sebenarnya lagi mahal dari Selangor dan Kuala Lumpur. Okey, kalau Azim lah nak cakap kos sara hidup, apa sebenarnya item-item kat dalam kos sara hidup tu yang kita patut buat perbandingan? Kan kos sara hidup, bila orang kata kos sara hidup ni selalunya apa barang-barang yang kita kaitkan dengan kos sara hidup? Basically in terms of food, makanan, food cost, barang dapur. Okey, barang-barang dapur, betul. And then dari segi kalau hartanah, kita suara hartanah, dari segi rental lah, sewa rumah, sewa bilik. Okey, dan thank you. Dan inilah yang Ahir nak pergi ni. Isu dia kata dia kata macam ni Dia kata macam ni. Tengok ni. Teres, ada orang kata ni teres Saujana Puchong lebih kurang 1,200, 1,500. Dan dia kata apa? Dekat Johor ni, dia memang cubalah cari, dia cakap 1,500 punya sewa. Di Selangor tu bolehlah cari. Tapi dia kata ni okay, yang ni saya nak kena boldkan. It is nearly impossible to do the same in JB. Dahsyat dia kata hampir mustahil nak cari rumah nak disewakan pada 1,500. Wow, tapi Ahid yakin ada je rumah yang 1,500 tu mungkin tak ikut selera kita, mungkin tak dapat lah landed kalau di JB tu. Mungkin itulah. High rise boleh dapat. Bila Ahid ni, Ahid pun tak sempat nak buat research, tapi Ahid pun tertanya, tak dapat ke rumah sewa, rumah teres nak sewa di Johor 1,500 di JB kan? JB. So yalah, dekat Tebrau ke, area Tebrau, Skudai kan. Betul. Takkanlah tak ada ke macam Perling, of course, and all these areas, takkan tak ada rumah teres yang boleh disewakan 1,500. Dan satu benda lah yang Azim dah sebut tadi, sebenarnya dia pun sebut. Dia cakap macam ni, dia cakap macam ni. If you work in Singapore but live in Malaysia, you will definitely have enough money. Because you are earning Singaporean dollars, you could work as a cleaner and people will think highly of you. Simply because of their currency. Said Jamadi in the TikTok video. Tu satu macam marah nak sindir pun ada. Engkau jadi cleaner kat Singapore pun orang lagi pandang tinggi tau. Sebab gaji dia bila convert ke ringgit. Dia convert ke ringgit kan. So itulah I agree with you Azim tadi, awal-awal Azim mencakap kan. So Singapore is such an economic powerhouse.
And then Singapore dollar is so And strong. in fact, Singapore is the most expensive country in the world. Most expensive city kan? City for Country living cost, in terms of living cost. in terms of living cost in the world. In the world. So Number one. so bayangkan orang Singapura pun, dia pun hidup di bandar atau negara yang paling mahal di dunia. Yes. Bandar yang paling mahal. So dia nampaklah pula, kat seberang tu ada Johor lah. Dia agaknya dia shopping sakan kot Azim. Lunch ke makan kat Johor lah, murah sikit. Yelah, kalau 10 ringgit, 10 Sing dollar tu dah jadi 30 lebih ringgit kan. So kalau 10 kita sekali makan mungkin 10-20 ringgit. For them is just $5. $5. Okay. $5. $3. $3. So Ayat pun ada. Okay, bismillah. Ayat dah ada upkan, dah cari tu. Ni okay, tengok ni. So ringgit hits new all-time low against Singapore dollar. Continue slide against US dollar. So aduhai. How much lowest tu? So the lowest is, so US we hit 4.763 and ringgit hit an all-time low 3.549 to Singapore dollar. Yes, maknanya 100 dollar US Sing dollar, $100 Sing dollar, $100 lah Sing dollar, dia jadi RM354.90. Bayangkan all time low ni, maksudnya dalam sejarah bila ada negara bernama Malaysia, ada negara bernama Singapura, dalam sejarah ini yang paling teruk kita. Paling lowest. Allahu Akbar. So macam mana Azim? So kesian lah, maknanya of course lah orang Singapura akan berbelanja di Johor, betul, JB specifically. And benda tu pun dia akan menyebabkan macam peniaga-peniaga pun dia akan pricingkan perkhidmatan dia atau servis atau produk dia tu, mestilah dia pricingkan yang sesuai dengan market betul, orang yang bergaji Singapura market, kan. Betul. Itulah bestnya kalau kita punya income Singapore dollar berbelanja ringgit. Best tak Azim? Of course. Of course. Bila datang kat sini jadi rasa macam ni lah, kalau 10,000 you earn $10,000 Singapore. So convert to Malaysia 35,000 tu. 3.5 bulan aku nak kerja kat Malaysia baru dah sama dengan kau 1 bulan. Dah level T20 dah. Level T20. Okay, semua benda ni Ayat nak kupas juga. So coming back to the 10,000, ini dia Azim. Median monthly household income in Singapore above 10,000 Sing dollar. 10,000 in 2023 for second straight year. Dahsyat tu. Maknanya purata pendapatan seisi rumah di Singapura sekarang ni 10,869. So basically dia kalau ditukarkan kepada ringgit, which is not fair, nanti I explain. So dia income dia orang RM35,000 di Malaysia. Not fair kalau dia memang duduk di sana. Okay, so kenapa saya cakap not fair? Macam ni, dia tak boleh immediately kita convert. Betul. Because keluarga di Singapura dia dapat income 10,000 seisi rumah tu. Katakan suami isteri bekerja, so 5,000 kan. Okay. Tapi mereka juga berbelanja Sing dollar. Unless mereka berbelanja di JB. Exactly, yeah. So selalunya bila kita tengok benda-benda macam ni, kita kena fahamlah where they earn money and where they spend money. And I agree with you, Armin. Azim. Ayat mungkin dia teringat anak dia. Anak sulung saya bagaikan Azim ni anak sulung saya. Memang betul pun. Saya selalu panggil Azim ni anak sulung saya. Dah panggil nama anak. Ya Allah. Armin. Okay, Azim. Okay, Rindu. Betul. Okay. So Azim Sulaiman. Saya setuju dengan Azim Sulaiman. Bayangkan you can earn in Sing dollar and you can spend in ringgit. If you earn in Sing dollar, you can buy property in
in Malaysia ringgit kan. Ya. So adalah banyak yang dituliskan dalam artikel ni, sebenarnya menarik bila baca artikel tentang statistik pendapatan seisi rumah di Singapura. Dan didapati ni, awal-awal dia dah tulis sini, sebenarnya pendapatan mereka ni semakin naik 2.8% in 2023. So bila bercakap tentang pendapatan median rakyat Singapura, ayat terfikirlah pula berapa pendapatan median rakyat Malaysia. Azim rasa berapa? Okay. If I'm mistaken, less than 10,000. Okay, less than 10,000, betul? 6 or 7,000. Okay, 6 or 7,000. Okay. So, berdasarkan artikel ni pula daripada DOSM. Department of Statistics. So, ni dia tajuk ni macam ada harapan yang best lah kan, Azim? Household income in Malaysia on the rise. So, kita rasa macam, bila tarikh ni? Ni tarikhnya Julai 28, 2023. So kita rasa macam okay, best ni. Ada harapan ni. Okay, mari kita tengok. Guys, berapa agak-agaknya korang rasa purata pendapatan seisi rumah di Malaysia? Yang dikatakan sedang menaik ni. Sedang menaik ni kan? Okay, berapa? Tulis dalam komen kalau anda menonton di YouTube. Kalau sedang mendengar, jerit je lah. Sampai jiran pun fikir, apa pasal kau ni? Okay, tak apa. Alright, so itu dia. The median household income of Malaysia increased by 2.5%. So kita kalahkan Singapura. Singapura tadi 8, right? Singapura tadi dia kata 2.8 lah. I tak baca lagi artikel tapi 2.8. Ayat 2.3. Kita kalah juga. Okey, tak apalah. Dari segi percentage, by percentage dia naik 2.8. Kita naik 2.5. 2.5. Dan dari segi dia numbers, 6,338. Oh, dahsyat lah Azim. Azim teka tadi. Artikel tu pernah baca pun dah tak ingat sangat. Okay, 6 ke 7 ribu. 6 ke 7. So 7 ribu. Itulah. So compared to Singapore is 10,000 Sing dollar. Tapi apa ni kejap. Ada perenggan yang kedua, dia mengatakan the household income and expenditure survey released by the Department of Statistics Malaysia also showed that mean mean. So yang ni mean household income dia jadi 8,400. Tapi median household income 6,000. Okey, ni satulah yang saya nak pesan kepada semua orang. Kita balik kepada kelas matematik lah pula kan. Kanak-kanak, hari ni kita nak belajar dua jenis purata. Semua cakap yay. Alright. So ada satu namanya median, ada satu namanya mean. Okey, kita cerita pasal mean dulu. Mean ni bermaksud kita ambil semua sampel ni, kita campur dan kita bahagi dengan bilangan sampel-sampel ni. So contohnya ada 10 angka, kita campurkan 10 angka, bahagi 10. So itu adalah purata. Itu adalah purata. Mean. Dan dalam bahasa matematik inilah mean. Okey. Dan dia ada purata yang kedua yang dinamakan sebagai median ataupun penengah. Betul. Tapi it's considered averages. Inilah dua teknik yang kita nak tahu macam apa average dia kan. So kita ambil 10 angka tadi tu, kita susun daripada kecil sampai besar dan kita tengok apa yang kat tengah-tengah. Median dia. Itulah namanya median. Penengah. So kalau median house price, ayat selalu kata ini harga tengah rumah, tengah rumah. So Azim, dalam contoh ni yang mana lagi tinggi? Yang median, yang harga tengah tu lagi tinggi ke atau mean household income? Mean lagi tinggi lah. Mean lagi tinggi. So kat sinilah yang kita kena faham bahawa dalam matematik ni kan, kalau kita ambil mean, maknanya ada 10 angka. 10 angka ni kita tambah semua. So kalaulah ada satu angka yang sangat besar, dan purata tu akan mudah terganggu. Dan bayangkan dalam dua-dua contoh ni. Okay, 10 angka yang pertama dia sekian banyak, tapi 9 angka yang pertama ni semua sama dalam dua-dua A dengan B. Yang bezanya lah angka yang ke-10 ni, dalam kumpulan yang A ni, angka ke-10 tu sangat besar.
dia akan mengganggu Kita punya mean. mean. Tapi katakan dalam kumpulan yang kedua ni, kalau kita nak kira balik dari segi median, satu angka yang sangat besar tu tak merubah median value. So that's why, to be put simple, is median is the most accurate. Okay. Ramai juga yang beranggapan apa yang Azim cakap. So ramai yang cakap, oh saya kalau nak tengok household income Malaysia ni, saya tak nak dengar mean, Kita nak tengok median. saya nak tengok median. Kerana itulah betul-betul penengah dia, yang bukanlah nak kata average, tapi itulah tengah-tengah lah. So itulah yang boleh kata most accurate untuk kita nak menggambarkan Situasi kat Malaysia. ya. Okay, good Azim. Okay, so median ni bermaksud juga 50% daripada pendapatan rakyat Malaysia adalah lebih tinggi daripada median itu, dan 50% rakyat Malaysia di bawah median tu. Itulah median ni, dia sangat-sangat penting untuk kita faham kat mana Malaysia ni, kedudukan Malaysia dari segi kat tengah ni. So, okay, rasa-rasanya kat mana yang paling tinggi, Azim? In terms of location? In terms kat Malaysia, Okay. median household income. Dekat KL lah. KL, betul. KL 10,234. So lebih kurang macam apple to apple lah. Dengan Singapore Sing dollar 10,000. income, belanja Sing dollar. Malaysia 10,000 ringgit 10,000, dan belanja pun ringgit Malaysia. But itu pun sebenarnya tak adil juga kita cakap apple to apple. Because kereta, because rumah, cost of living dekat KL compare cost of living di cost Singapore. of living. So benda-benda tu pun kita banyak lagi lah angle-angle yang kita kena tengok kan. So okay, Kuala Lumpur 10,200, Putrajaya 10,056, Selangor 9,983. Not bad kan. Selangor ni termasuklah Shah Alam dan Sabak Bernam. So it's quite high lah kan Selangor ni. Maksudnya memang dahsyat ni Selangor ni. 9,983. Labuan is number 4, 6,900. Dan Johor 1, 2, 3, 4, 5. Johor nombor 5, Penang nombor 6. So Johor is 6,800 and Penang 6,500 kan. So yelah, bila kita bercerita pasal Singapura, kita pun tertanya juga kan, Malaysia ni berapa pula dia punya household income. So itulah bila kita bercerita tentang cost of living dekat Johor ni tinggi kan, ada juga yang ditulis dalam artikel yang tadi yang kita kupas tu. Dia kata gaji tak adalah setinggi KL dengan Selangor, tapi cost of living dia tinggi kan. Hartanah dia pun mahal. Okay, jom kita buat research sikit. Kita buat research sikit. Okay, jom. Kalau kita pergi kejap kalau kita pergi ke bricks.my kan, bricks.my, mari kita lihat. Yang ni pun Ahyat pernah bongkarkan sebelum ni Azim. Yes. Dekat Malaysia ni, tempat-tempat yang paling banyak dibeli hartanah, kalau dalam top 10 ni, 7 tu di Johor. So kita tengok Bukit Indah, Kota Masai, Bandar Putra. Lepas tu kita tengok Taman Johor Jaya, Taman Universiti Skudai, Taman Bandar Baru Permas Jaya. Dan ada 6 saja. Okay, so this is the latest data up to October 2023. So that was like what, 4 months ago kan, the latest data lah. Yes. So Johor sebelum ini 7 daripada 10 lokasi yang paling banyak transaksi ada kat Johor. Sekarang ni hanya 6 daripada top 10 locations kan. Okay, so I want to see kalau Johor. Okay, mari kita tengok kejap Kita tengok. Okay, kita tengok Kuala Lumpur lah. Maknanya hartanah jenis kediaman di Kuala Lumpur, berapa dia punya harga median. Okay, ni semua jenis hartanah, jenis kediaman tak kisah landed, high rise. High rise, yang rumah agam, rumah flat. Okay, median dia nampak tak kat sini? 550. Kita ingat 550 550,000. 550,000. Okey, mari kita tengok Selangor. Selangor. Mari kita lihat apa kata survey. Okey,
Oh, Selangor 450,000. Okey, tadi 550. Tadi 550 KL, Selangor 450. Mari kita lihat Johor. Johor. J for Johor. Okey. So rumah di Johor 430,000. So lagi rendah compare Lagi to rendah. Dan Selangor. ini rumah jenis Kediaman. semua jenis. Hartanah Kediaman. jenis kediaman. Semua jenis. Okey, mari kita tengok terrace house nak, Azim. Okey, jom kita Sebab tengok. kalau dalam video ni dia kata terrace house. Dia kata Kan? terrace house kan? Okey, kita tengok. Ni harga lah, ni bukan sewa kan? Betul? So, Kuala Lumpur, hartanah jenis terrace. Mari kita, yang ni dah stay. Mari kita tengok Median berapa price. dekat Kuala Lumpur. Wow! Dekat KL, rumah terrace. Harga median dia ialah 820,000. Wow. Wow. Lagi tinggi daripada yang tadi lah kalau compare dengan semua jenis. Betul. Okey. Mari kita 880,000. 820,000. 20,000 sorry. Mari kita tengok 820,000. Selangor Terrace House. Bismillahirrahmanirrahim. Jeng. Terrace House di Selangor 550,000. Secara median dia. Maknanya harga tengah untuk semua hartanah jenis terrace di Selangor. Hartanah jenis. Okey, then mari kita tengok. Tuan-tuan dan Johor. puan-puan, berapa anda rasa? Johor, mari kita tengok. Ayo, Johor. Apa kata survey? 3, 2, 1. Tetap 430,000. Interesting. So masih murah. Tapi okay, what I'm gonna do is like this. Tengok tak kat sini, all areas. Yes, so kita pilih JB. Ada tak JB? Dia tak ada tau. JK. Ada. Okay, kita tengok kat JB Bismillah. Rumah teres di JB. Median price. Median price dia, naik sikit je. 485,000. 485,000 daripada Mas- tadi 430,000. 30,000 kalau whole of Johor. Whole of Johor. Whole Selangor state of is Johor. at 550,000. KL is 820,000. Nampak tak? So kemungkinan besar kawasan-kawasan tertentu ni dia mahal lah kemungkinan. Okay, kejap. Kalau area Tebrau, benda ni best tau sebenarnya kita nak study kan. Azim. Yes. Nampak tu. So rumah-rumah area Tebrau, rumah teres, median dia 600,000. Lagi Di Tebrau. tinggi daripada median di JB. So Taman Setia Indah, Taman Daya, Taman Impian Emas, Bandar Dato' On. Kita ada seorang sahabat, Bandar Dato' On. Ratu Kilo. Ratu Kilo kita. Ni memang dia jual emas ikut kilonya. Ni dapat betul-betul lah kalau kau beli emas dengan dia, kau dapat emas tu. Okay. Nak kena clarify. Okay. Sekarang ni tengah trending isu ni. Isu emas. Okay, juga. so dia duduk dekat area Bandar Dato' On ke? Dato' On saya rasa. So ini tengok. Azim, tengok ni Azim. Median price rumah teres dekat Bandar Dato' On 700,000 weh. 700,000. Wow. So adalah juga kebenaran. Ni Taman Eco Flora ni 869,000. Ni Johor ni. Taman Desa Tebrau 755,000 Azim. Now what do you think now? Kita dah membongkar dah sebenarnya Kebenaran. So betul lah brother tadi, Jamadi tadi tu siapa sorry nama dia? Jamadi. Betul lah Jamadi ni cakap hartanah memang mahal. Okay, kejap. Akhir nak check satu benda juga. Akhir nak tengok Selangor Shah Alam. Saya nak tengok Shah Alam. Sekejap. Selangor Shah Alam. Shah Alam. Lain macam Azim.
Adakah ini tanda-tanda Azim telah Orang cakap menemukan AWEX Orang cakap Pantai sebab Timur? kalau Shah Alam tu ramai geng-geng Pantai Timur juga kat situ. Oh itu Shah Shah Ale, dia Ale. jadi Shah Ale. Shah Ale. Ingat dah ada ni. Shah Dah ada Ale. seorang gadis Pantai Timur. Okey. So tengok ni Azim. Yes. Hartanah jenis kediaman di Selangor, fokus ke Shah Alam. Terrace House, median price dia 724,000. Alam Impian 800,000. Oh, Elmina 900,000 harga tengah dia. Kota Kemuning. Maksudnya tak ada tempat-tempat kat JB tu dah sama level dengan Kota Kemuning. And of course lagi mahal daripada some parts of Shah Alam. Of course daripada Taman Seri Muda. Section 19 Shah Alam pun 450,000. Orang yang complain cost of living tinggi tu dekat Johor, kalau dia datang ke Section 19 beli rumah teres murah. Bukit Jelutong tengok tu, wow, 900,000. Shah Alam Utama. Shah Alam Utama. First time I dengar. Shah Alam Utama. Rumah teres dia 1 juta. Wow. Kemuning Utama. Kemuning Utama, okey, tahu. 800,000. So, of course kita expect lah harga-harga tengah untuk rumah teres dekat area Shah Alam ni kan. Memang harga macam ni. So, berbalik kepada contoh tadi Johor. There are some areas 700,000, 800,000 dekat Johor. So, mungkin kat situ lah mungkin seleranya disuka kat situ kan. Saya pula tertanya jap. Kita lama pula bercerita pasal area-area ni. SS for Skudai. Rumah teres. Apa? Kata survey. So dekat Skudai, average dia is Johor punya average. 485,000. Okay, so Skudai is the average house area. Taman Mutiara Rini ni je lebih sikit, 600,000. Wow. So that's interesting lah. So mungkin realitinya memang ada kebenaran lah apa yang disebutkan dalam Brother Jamadi tu tentang cost of living tinggi. And I think kos rumah tu adalah a big part of your cost of living lah kan. Betul. So Azim, bagi sahabat-sahabat kita yang sedang menonton hari ni kan, apa agak-agaknya tips lah untuk menguruskan kewangan berdepan dengan kos sara hidup yang tak pernah turun kan. Bak kata ada seorang ilmuwan di Facebook, dia kata kat Malaysia ni hanya air hujan sahaja turun. Ilmuwan Ilmuwan lah. Kita ramai filosofer, pemikir-pemikir bangsa yang turun, yang menzahirkan pemikiran mereka tu di media sosial. Dia kata apa? Kat Malaysia ni air hujan je turun. Maknanya dia marah sangat tu Azim. Dia tengah marah sangat. Aku punya berat badan pun tak turun. Gaji aku pun tak naik. So dia rasa tertekan. Sensitif ni azam awal tahun baru ni. Apa azam tahun baru? Tak, biasa berat tu lah. Berat, betul. Berat tak turun. Ada pernah buat survey ke 80% daripada orang yang ada azam tahun baru mesti ada meletakkan matlamat untuk yang melibatkan berat badan. Macam Ahyat, dia terbalik. Ahyat nak meninggikan. So doakan saya boleh capai 70 kilo. Sekarang saya tengah nak hit 70 kilogram sebelum birthday saya bulan April ni. Kerana saya dalam fasa menambah berat badan. So ayat kena, next month kita dah nak puasa. So ayat kena banyak ke bazar Ramadan. Allahu Akbar, syukur. Alhamdulillah. Ayat kena banyak ke bazar Ramadan. Ke bazar Ramadan. Dan lepas make sure lepas habis tarawih tu moreh sekali makan. Lepas tu kena selfie kan. Okay. Allahu Akbar. Moreh tu wajib. Supaya menambah berat. Saya tak sabar Ramadan. Saya tak sabar saya nak berdoa Allah rezekikanlah kita bertemu dengan Ramadan kali ini. Tetapi realitinya saya tak pernah lah naik berat badan masa bulan puasa. Allah. Makin menurun lah. Dia not even maintain sejarah hidup saya macam ni. 11 bulan makan, naiklah lebih kurang 5 kilo. 1 bulan puasa,
hilanglah 5 kilo. So Wow. saya daripada Bestnya. Ya, best. Nanti kalau pendengar podcast Suara Tanah yang tadi azam dia nak turunkan berat badan tu, berpuasa lah bila sepanjang dia tahun. dengar ayat punya ni, biasa makan 11 bulan naik 5 Naik kilo 5 je. kilo. Tapi puasa sebulan boleh turun terus 5 kilo. Habis. Orang lain Habis. biasa terbalik. Orang lain terbalik. Ha. Bulan puasa tu dia pun naik 11 juga. bulan diet turun Okey. 5 kilo je. 1 bulan puasa tapi bertambah 5 kilo. 11 bulan dia diet. 1 bulan dia tak diet, 1 bulan tak diet. 5 kilo naik. Allah. Ayat terbalik. Sejujurnya saya tak komplain. Syukur. Syukur. Tapi daripada kawan-kawan saya lah. Tadi pagi tadi Ahyat berjumpa dengan seorang sahabat yang saya dah kenal 27 tahun. Masa saya umur 18 tahun saya kenal dia. Wow. Macam inilah saya. Tapi sekarang ni kira tembam sikit. Dulu 57, 60. Okey, katakan 60, naiklah 65. Lepas tu turun balik 60. 60 naik 65, turun balik 60. Daripada form 5 sampailah ke sekarang. Dah jadi pak cik 45 tahun ni. Median. Apa median saya? Apa median? Berat Median weight. Oh, saya tak ukur lah pula Azim. Tapi so sekarang ni daripada Mei tahun lepas saya 61 kilo. 60 saya 60 Allahu Akbar, saya kena tengok balik. Okay, ada 62 kilo lah saya rasa. Okey, 62 kilo Mei tahun lepas 2023. Dan alhamdulillah dah naik 6 kilo Azim. Ya Allah, syukur. Dapat naik 6 kilo ni. Wow. Nak makan. Nak kena exercise, nak kena makan protein. Ya Allah. Dapatlah setelah berapa bulan ni? 7, 8, 9 bulan dapat naik 6 kilo. Syukur alhamdulillah. Kita sebenarnya tidaklah bercadang bercerita pasal berat badan. Cerita pasal median tadi. Kita bercerita pasal median ke? Kenapa kita cerita pasal berat badan? Ya Allah Akbar. So apa? Tadi ayat cerita pasal cost of living. Cost of living. So which is most of the part is because of food jugalah antaranya. Kenapa? Food kan. Food, the house. Itulah. Sebenarnya rakyat Malaysia ni tertekan dengan cost of living yang sentiasa naik. So tak ada turun tadi. Kita cerita pasal cost of living tak ada turun. Yang turun hujan, lepas tu nak turun berat. Oh, betul. Okey, teringat balik. So Azim, so apa antara tips untuk anak-anak muda tahun 2024 ni dia nak menguruskan kewangan? Ada tak apa-apa tips? InsyaAllah dia nak uruskan kewangan ni untuk dia mampu dan layak untuk memiliki harta. So I think kita pun dah banyak kali juga share dalam beberapa episod Suara Hartanah sebelum ni. So dia ada dua je pun caranya, sama ada kita nak increase income ataupun kita nak kurangkan perbelanjaan kita, expenses kita. So it depends on individual, mana yang dia lebih selesa. Ada setengah orang dia tak ada masalah nak increase pendapatan, dia sanggup buat 2-3 kerja, which is itu pun cadangan some of menteri dulu-dulu yang dikecam. Yang dikecam #2 kerja. Rupa-rupanya di US pun pakar kewangan pun suruh kau ni tak kena boleh ada 2-3 kerja lah. Not even pakar kewangan di US, tapi kita selalu apa namanya? Multiple source of income. Multiple source income. Robert Kiyosaki. Ada sebut so juga, kena ada MSI lah. Maksudnya you tak boleh depends on one single income lah. So ada multiple source of income. Mungkin daripada you punya investment portfolio, ataupun mungkin you ada beberapa itu pekerjaan. So maksudnya itu adalah salah satu cara bagaimana kita nak tingkatkan kita punya pendapatan bila kita tahu kos sara hidup yang semakin lama makin meningkat. Dan salah satu cara juga selain daripada tingkatkan pendapatan adalah kita nak kawal perbelanjaan kita, nak kurangkan perbelanjaan. Boleh ke kawal? Macam kita sebut tadi, most of the part yang mana paling tinggi dalam komponen kita punya perbelanjaan itu, selain daripada untuk belanja sewa rumah ataupun sewa bilik, which is hartanah, adalah dari segi makanan, dari segi barang dapur. So itu pun baru-baru ni kita punya Menteri Ekonomi cadangkan kurangkan makan di luar, kerana based on statistik, DOZEM punya statistik, most of expenses dibelanjakan untuk makan, which is ni pun saya sharing saya punya experience tadi. Saya tadi tengah hari nak order Grab food. So tengok ayam gepuk kalau dekat Grab food RM20, which is kalau kita pergi kat kedai RM10 je.
double dia punya price kalau kita beli secara online. Itulah orang selalu cakap, netizen selalu cakap, itulah sebuah harga kemalasan. I ingat Azim nak kata harga kemudahan. Ah, Tapi dia nak kemudahan tu kerana dia Dia malas. depends. Ada setengah orang mungkin memang kekangan dia lah, sebab tengah bekerja tak boleh nak keluar, nak jimat masa daripada. In fact, I selalu sebut, kita tengok orang yang especially yang kalau business owner ni, ada setakat bayar extra RM10 tapi dengan masa yang dapat spend untuk generate dia punya income tu, so lagi better daripada berbaloi lah. susah payah mengadap jam nak keluar pergi makan semata-mata nak jimatkan that RM10. So it depends on individual tu. Ada setengah orang yang malas, tak malas nak keluar, nak ni, pada duduk rumah je pun tak buat apa, nak tengok Netflix. So itulah sebuah harga kemalasan. So which is double the price berbanding kalau dengan you pergi beli sendiri. But I mean, to be fair to them, sebenarnya platform ni ambil banyak. Betul. Exactly. So sebagai peniaga nanti kan makan sampai makan pokok. Bukan saja tak ada untung, nanti kan dah makan pokok sampai rugi. Betul. No point juga. And that's why kalau Azim perasan, kalau order online banyak menu kadang-kadang tak ada. Kalau you pergi kedai, dia ada menu tu. Betul. Tapi bila you nak order online, dia tak ada, because pekedai-pekedai ni dia akan senaraikan menu-menu dia yang high margin, yang dia boleh buat untung. And selalunya dia tak naklah naikkan harga di dalam online berbanding dengan harga kalau you walk in. Tapi betul. sekarang ni dah tak terbuat. Betul. Sampai double price tu, Azim. Yes. Wow. So itu exactly cara mudah lah kalau kita nampak kenapa kita punya expenses, especially on the food tu, adalah yang biggest kita punya expenses. Tapi yelah, kalau dia pun tak nak keluar, kalau nak kena keluar, nak kena bayar parking, kena bayar tol, mungkin minyak, wear and tear kereta kan. Betul. So dia rasa macam okey lah, RM10 aku nak save ni, okey lah, itulah cost dia. Betul. Kan dia pun mungkin timbang tara macam tu lah kan. So it depends on individual. So salah satu cara mungkin masak sendiri, seperti mana yang disarankan oleh kita yang Menteri Ekonomi itu, dan of course mengundang kecaman juga. So rakyat Malaysia ni bagi Chan lah, menteri cakap sikit je rakyat Malaysia nak kecam je kan. Ni kira bukan pengundi lah yang kecam dia tu agaknya. Mungkin. But of course ada yang juga yang bersetuju. Maksudnya betul lah, memang realitinya kos sehari hidup ni yang penyumbang terbesar dia adalah disebabkan dari segi makanan. Sebab sangat-sangat expensive kalau kita belanja makan di luar berbanding kita masak sendiri di rumah. So I think tu antara salah satu cara yang paling mudah macam mana kita nak kurangkan kita expenses lah. Maksudnya kita kurangkan dari belanja makan di luar dan try masak sendirilah untuk nak jimat kos. Itu yang cara paling mudah. Masa saya mula-mula kahwin dulu, and just berdua dengan my wife kan, dengan isteri, and then dah ada anak seorang. Kita orang adalah buat kira-kira, I don't remember the exact numbers lah, but me and my wife, we realised sebenarnya dia tak adalah penjimatan sangat bila beli dan nak masak kat rumah. Betul. You know why? Because bila the family so small, pada peringkat itulah mungkin kita pun tak pandai lagi nak menyusun dan menyusun menu. So banyak wastage. Setuju. Beli barang-barang and then tak masak pun and then rosak. Betul. So macam bila berdua tu, setakat order kan lah. Contohnya bila kita bajet-bajet dulu kan, masa muda-muda, nasi goreng kan, beli nasi goreng ke, I don't know, at that time still can get RM5 kan, but if you wanted to buy bahan dia dengan segala serba-serbi dia, it was quite expensive. So ayat nak jugalah jom kita study based on real facts and data. Betul ke kalau beli barang and then masak kat rumah tu, betul ke lebih jimat? And bayangkan dia pun nak kena tengok kalau keluarga yang besar, keluarga yang kecil, for single kan, single yang macam belum berkahwin, yang masih belum berkahwin, so macam kemungkinan dia tak banyak penjimatan sangat lah. Tapi saya difahamkan ada juga tim kita yang dia masak ayam sendiri. So lagi murah kalau masak ayam sendiri ayam, seekor ayam RM20 boleh masak 5-6 kali. Kalau RM20 berapa kali boleh makan? Kalau Pak Gebus yang order online tu, order sekali lah dah habis.
Tapi you beli beras sikit, tu dengan apa lauk lagi? Dengan telur goreng. Oh, sayur tak lah saya. Sayur tak lah. Bawang pun tak ada lah bawang. Oh, bawang ada lah. Okey lah, sayur lah tu. Boleh ke? Marah mak-mak cakap, hey, ada ke sayur? Dia cakap bawang tu sayur. Tapi lebih kurang lah kot lelaki macam tu. And then letak kicap sikit ke, sambal sikit ke, dah sedap gila kan. Kenyang pun kenyang, protein pun dapat, karbo pun dapat. Cuma sayur lah kurang suku separuh tak dapat. Daniel tim saya di belakang tabir ni, mungkin anda tak dapat lihat wajahnya, mengesahkan masak kat rumah tu lagi murah. Masak kat rumah lagi murah. So kena bijak lah, and you have to be, kena susun menu tu supaya jangan ada wastage. Setuju. Pembaziran kan. So I like it, Azim. Sebenarnya Azim, bila saya tanya soalan macam tu, saya sergah je Azim tadi ni. Dan Azim akan bagi satu jawapan, tak bolehlah nak detail sangat kan. Tapi satu jawapan yang makro, yang merangkumi satu pemikiran, how to think about cost of living. So you either have to control your expenses or you have to increase your income. Yeah, and kita pun selalu dah cakap ni Azim, and I'll say it again. Kadang-kadang ada orang tu nak potong apa lagi dah. Betul. Dah habis potong dah ni. But cost of living continues to increase kan. So memang the only way is increase income. Yeah, and pesanan Ahyat, thank you. Pesanan Ahyat kepada orang yang masih nak teruskan gaya hidup kita. Kalau gaya hidup anda ada gaya hidup, confirm inflasi kepada gaya hidup tu akan sangat-sangat ganas. So memang seperti yang Azim Sulaiman sebut tadi, you have no choice. You have to increase your income lah. So Azim, saya pun difahamkan Azim tahun ni pun tengah nak expand your business. Yes. In Takaful. So Azim pun continue mencari anak-anak muda yang nak create income tambahan. Cerita sikit. Apa peluang ni bersama dengan Azim? I heard ada package macam untuk part timers, betul, full timers. Apa dia Azim? So mana yang orang kata nak pilih option yang pertama tadi, nak menambah pendapatan, tetapi tak tercari-cari apa selain daripada, of course kita tahu biasa kalau orang akan cakap gig economy, buat part time Grab, tak kisahlah Grab Food ke, Grab Driver, Grab Car ke, Food Panda ke, apa-apa jualah yang gig economy ni, ataupun nak jadi ejen, Kowe, Kuku, Amway. So selain daripada tu, kami juga alu-alukan untuk bersama sebagai perunding kewangan dan takaful di tim Al-Aqias Group di bawah panel Great Eastern Takaful, di mana kita juga ada program untuk part timers. Kita nama program tu Premier First. Walaupun anda join sebagai part time, tak perlu pun resign, tak perlu berhenti kerja hakiki anda, boleh teruskan bekerja, tapi buat secara part time, tetap boleh dapat bonus ataupun allowance sehingga maksimum RM4,000 sebulan. Wow. Boleh dapat bonus. So apa yang dia jual tu dia dapat commission. Betul, dapat commission dan tapi termasuk bonus. Ada lagi bonus. So maksud bila you achieve certain target ataupun requirement yang ditetapkan, then you can get bonus which is up to 4,000 monthly per month. Setiap bulan kalau sampai bulan target, you dapat lagi commission, you dapat bonus lagi you dapat. And then hujung tahun pun dia ada consistency bonus satu kali up to RM10,000, betul tak? Yes. Wow. So boleh komen di ruangan chat di YouTube ataupun atau nak cari Azim. Nak cari Azim kat mana? Di Facebook ataupun di IG, search Azim Sulaiman. Actually Azim lagi aktif di Facebook atau IG? Di IG. IG di IG betul-betul. Azim ni, dia kalau WhatsApp belum tentu dia reply, tapi IG dia mesti reply laju. Saya sedang memerhati. Azim yalah. So I mean it's a good opportunity boleh bersama dengan Azim, and we can grow the team. And yalah, I mean boleh tambahkan income, and kita boleh lawan kenaikan kos sara hidup ni kan. Dia ada satu je cara lawan dia. Kalau kita rasa nak lawan tu kerana dengan cara nak menjatuhkan mana-mana kerajaan, nak menggantikan dengan kerajaan baru, itu tak ada apa-apa pun berlaku kepada harga barang. Betul. GST ada ke tak ada ke, SST ada ke tak ada ke, dia macam harga barang ni dia macam ada aku kisah kerajaan tukar ke tak tukar ke, siapa PM ke siapa tak PM ke,
Harga barang dia mengganas tu. Dia betul-betul king lah. Dia tak ikut siapa-siapa. Kan? Dan tak ada orang yang boleh kawal. And seriously, bukan benda ni berlaku kat Malaysia je. Whole world lah. Kalau tengok kadang-kadang artikel daripada UK, daripada Australia, daripada US, ya Allah, dia macam dia orang bercerita pasal Malaysia kan ni. Rupanya dia bercerita pasal negara itu. Okay, so dah bercerita pasal PM ni bahaya dah ni. Tak adalah maksudnya harga barang tu memang dia terus naik. And kita tak ada pilihan untuk naikkan pendapatan. Alright. So, panjang lebar kita kupas ni isu daripada brother Jamadi ni. Kita tunjuk balik gambar dia. Saya suka lah brother ni. Saya nak jumpa lah. Guys, seriously, siapa yang kenal brother ni boleh tak DM Ahyat ke PM Ahyat ke, atau macam nanti tim Ahyat buat apa tu potongan-potongan video reels ke TikTok kan. Nanti engkau orang tag nama dia boleh tak? Jamadi, brother Jamadi ni. Dia video dah di agak-agaknya dia ni berusahawan ni, dia berniaga apa ni kat belakang tu saya tengok. Dia berniaga apa tu macam machine macam apa tu Dia ni menjual apa ni? Thermomix ke ni? Bukan Thermomix. Tu ada sinki pula tu kan. Saya tak tahu dia berniaga apa. So tolong tag dia kerana kami nak ucapkan terima kasih Abdullah Jamadi. Alright. Okay, so kita tengok berapa masa lagi yang kita ada. Kita nak kupas the next topic. Bismillahirrahmanirrahim. The next topic ialah, okay ni guys, ni nak bagi tahu dekat Malaysia ni, Azim. Okay, jangan tunjuk skrin saya lagi walaupun ada dekat TV ni. Okay, saya just nak tanya you all yang sedang menonton, yang sedang mendengar. Saya nak tanya Azim juga. Okay, daripada tajuk ini, yang mana satu berita baik dan mana satu berita tak baik? Okay. Alright Okay, sekarang ni tunjuk skrin. Okay, Malaysia. Ni dijangkakan. Malaysia, detached home prices to fall in 2024. Link houses to rise. Di alih bahasa, dekat Malaysia ni rumah banglo. Detached houses tu rumah banglo lah. Dijangka akan jatuh harga pada tahun 2024, dan rumah-rumah link house ni, rumah teres, dijangka naik. Okay, so mana satu berita baik, mana satu berita buruk, ke tak ada berita baik, ke semua? Dua-dua berita baik, depends on which chart are you. Azim, mana boleh selalu guna depend. Dia dalam suara hartanah, dia sekali je boleh guna. Sekali je boleh guna. Kita letakkan syarat baru. Azim ni semua depend. Mana boleh? Sebab kalau you pembeli, you nak beli rumah banglo, so home prices to fall tu is good news for you lah. Tapi you kalau as penjual banglo, you ada banglo you nak jual, is bad news for you lah. Okay. Dan kalau link house tu pula sama jugalah. Kalau you as a buyer, you akan rasa bad news lah, you nak beli rumah teres harga naik. Tapi kalau you owner, you nak jual, is good news for me. Good news lah. Okay, tuan-tuan dan puan, saya sebagai hakim kepada perkataan depends, saya menjatuhkan hukum. Kali ini 100% dibenarkan. Dapat pengampunan penuh? Dapat Hai Azim. Dapat pengampunan penuh. Jangan Azim. Ya Allah. Itu pun topik viral tu. Kenapa kita tak angkat topik tu mungkin kita boleh kupas ujung nanti. Kupas Ada beran nak kupas. Bukan macam ni. Dia bukan berani atau tak berani. Dia ada tak kaitan dengan hartanah? Ada tak kaitan dengan hartanah? Dia tak ada kaitan mungkin, tapi orang cakap so kalau dia boleh dapat 50% discount, so why not kita as a taxpayer pun boleh dapat 50%? Dan why not rumah pun boleh dapat 50%? Tapi orang yang viral dekat, yang tular juga di social media is on tax lah orang kata. Sebab tax. Sebab kalau ikut denda dia daripada 210 juta kepada 50 juta is not 50%, it's 75%. Saya pun so kalau kita dapat tax 75% discount, so mungkin HDN kalau boleh ada yang tonton video ini, so kalau ada yang tonton, mungkin boleh mempertimbangkan ada diskaun juga untuk taxpayer. So semua rakyat Malaysia bakal dapat 75% diskaun untuk tax penalty. Aduh, so itu kaitannya. Itu kaitannya. Isu ni telah
Kita bagi podcast lain lah yang kupas. Aduh. So okay, but coming back to the depends good news atau bad news. Azim, actually you are 100% accurate lah. So tajuk ni dia Sebab memang kena before that ayat punya ni. Maksudnya sebelum saya jawab depends tu saya for pun ayat, tak nampak dari sudut pandangan tu. So ayat rasa this is bad news or good news? Me. For you. Okay, actually saya sedang meletakkan diri saya di kedudukan sekarang ni yang sedang nak mencari rumah-rumah banglo ni. So saya nak katalah bagus lah. No, good news for you lah. Okay, banglo ni murah ni. Yang 4 juta jadi 3 juta. Memanglah 3 juta tu mahal. Tapi turun 1 juta kot. Berapa persen tu? Itu turun 25%. 25%. Tak banyak 75 lagi lah. Nak juga topik tu. Ya Allah. Tak ada. Okay. Nakal betul lah Azim. Dia Azim bila balik umrah ni dia makin nakal ke dia makin baik ya. InsyaAllah ni nakal tak apa. Jangan jahat. Jahat dengan nakal berbeza. Betul. Okay, so inilah daripada tajuk ni, apa pendapat anda? You all macam mana rasanya? So dari mana datang tajuk ini? So sebenarnya ini adalah the Malaysian House Price Index yang baru dikeluarkan 7 Februari. According to the inaugural Malaysian House Price Index released today. Okay, and of course okay, does it say it here siapa yang mengeluarkan MHPI? And of course daripada pemahaman Ahyat dan pengalaman Ahyat ni, of course daripada NAPIC kan, NAPIC. And yang membuat research tu ialah Center of Real Estate Research with Faculty of Built Environment of Tunku Abdul Rahman, University of Management and Technology. So dia cakap apa The report said that the value of terrace homes is expected to appreciate about as much as the long-term inflation rate of 3%, providing a buffer against rising prices. Semi-detached and high-rise home values are predicted to grow at around 0.57% and 0.45%. Naiklah juga, but not even 1% lah naiknya. However, detached homes, rumah-rumah banglo ini dijangka akan turun 1.62%. So kalau rumah tu 1 juta, dia turun RM16,000. Not even 25% tadi cakap tu lah. Tiba-tiba yang good news tu pun tak good news sangat pun. Aku nak beli rumah banglo ni tapi turun 1%. Aduh. So macam okay, bila dia kata turun, and then Azim dapat tahu turun 1.62% je. Apa yang Azim rasa sekarang? Dia tak banyak sangat lah, tak signifikan sangat. Tak signifikan pun. So apa kelakuan kalaulah hartanah ni jenis seorang manusia? Katakan hartanah ni sejenis makhluk manusia kan. Apa perangai yang you nak guna, perkataan apa yang you nak gambarkan rumah tu? Meaning? Katakan macam perangai seseorang tu kan, baik ke ni ke kan you nak menggambarkan seseorang. Katakanlah rumah ni dia katanya turun harga, tapi turun 1.62% je. Kalau dia ni seorang manusia, Azim akan cakap apa pasal orang macam ni? So tak banyak berubah pun lah. Tak banyak berubah kan? Dia tak banyak berubah. Ada tak terasa macam degil lah dia ni? Tak turun-turun lah dia ni. Keras kepala lah. So bila bercerita pasal harga rumah yang katanya turun, tapi turun 1%, dia akan rasa perasaan tu. Azim, Ahyat bila bercakap pasal hartanah ni, Ahyat banyak berfikir, Ahyat banyak melihat dari sudut emosi, psikologi. Psikologi, yes. That's why bila Ahyat bercakap pasal hartanah, dia mungkin berbeza sedikit daripada just researcher. Just numbers. Just numbers. Tapi you have to see it. Macam rumah ni, ya Allah, degilnya kan, tak nak turun-turun harga. Itulah rakyat Malaysia rasa. Ada orang pun selalu cakap
Diorang expect bila banyak keluar data kata banyak rumah tak terjual unsold unit. So dia expect nanti harga rumah turun lah 50%, 75%, tapi tak ada pun. Tak pun. Tak ada pun benda tu. Mana rumah kata banyak rumah tak terjual tapi harga rumah tak turun pun. Dan surat khabar macam headline rumah tak terjual, lambakan rumah lambakan rumah, tapi tak rasa pun benda tu. Tak rasa pun harga rumah tu turun. Ada efek, ada orang kata macam wholesale, jualan gudang. Jualan gudang kasut kadang-kadang. Kan kalau kasut kan kalau overstock nanti jualan gudang kasut sebab terlambat banyak stok sangat, lambatkan stok. Ya. Tapi for rumah tak ada benda tu. Tak jadi pun ya. So betul lah degil lah ni. Kalau saya suka Musang King. Azim suka makan durian tak? Saya suka durian kampung. Azim ni sebab saya suka yang manis-manis. Kalau Musang King dia pahit-pahit. Pahit ke dia? Dia pahit-pahit sikit lah. Saya nak gambarkan sedapnya Musang King ni. Saya tak boleh nak guna perkataan lain. Dia sedap je lah. Dia sedap. Tak tahulah dia pahit ke atau dia lemak kan. Lemak pahit. Okay. So rupa-rupanya Azim ni dia suka gadis kampung. Dia sebenarnya apa jenis durian yang kita suka tu menggambarkan jenis awak yang macam tu. So kalau Musang King okay, silap. Kalau Musang King apa? Elite lah, elitis lah. Elitis. Okay, bangsa bubble. Berbalik kepada durian. Kalau ada lambakan Musang King, apa jadi pada harga? Lelong lah. Bayangkan kan kadang-kadang ada tengok kat dalam internet kan, kalau lambakan. Sekejap saya nak cari. Lambakan durian. Tu kat TikTok mesti ada kan. Lambakan durian. Musang King murah-murah. Azim, tengok macam ni Azim. Tengok. Kalau lambakan macam ni kita memang tahulah. Satu baldi tu RM1 kot. Ada ke sekarang? Ada ke sekarang tak ada lah kot. Tapi maknanya murmur lah. Murmur. So rumah ni lambakan. Mana rumah yang murah-murah ni? Betul. Tak ada pun. Turun tapi 1.2%. Itu 1.6%. Itu pun bukan rumah yang turun. Maknanya bukan rumah banglo je yang turun. Banglo, betul. Yang nak turun tu pun 1%. Dan rumah teres terus naik. Ya Allah Akbar. So itulah sifat dia degil lah. Sifat hartanah ni memang adalah sifat yang degil. So itulah, I mean, okay, jokes aside lah kan. Sebenarnya tajuk macam ni saya kena ambil pandangan kebanyakan. And pandangan kebanyakan is anak-anak muda yang belum ada rumah. Bila dia baca kan tajuk-tajuk macam ni, alamak, aku nak rumah teres ni. Makin mahal. You know dulu kan Azim, dulu mak ayah kita tahun 90-an. Tahun 90 lah, mak ayah kita beli rumah teres. Dia kerja biasa, suami isteri, saya silap mak tak kerja. Kan? Okey lah, katakan suami isteri bekerja, dia boleh beli rumah teres. So fast forward 30 years, 2020s ni lah. Fast forward 30 years, satu generasi. Kan, satu generasi tu lebih kurang 25 ke 35 tahun lah, bergantung kepada sulung atau bongsunya kita. Umur kita dengan mak kita maybe around that lah, 35 years kan. So fast forward 30 years from 1990, anak-anak muda kita boleh tak beli rumah teres? What's the answer? What do you Kalau think? sekarang ni lah, dia sukar kan. I think kan perkataan yang mungkin anak muda akan sebut is like hampir mustahil lah. Macam Jamadi tadi guna tu. Hampir mustahil nak jumpa rumah nak sewa 1,500 kat Johor, JB. So anak-anak muda rasa macam tu Azim. And saya terfikir itu 1990, 30 tahun kemudian 2020. So what next 30 years? Exactly. Next 30 years dah jadi macam mana? 2020 ke 2050. Macam mana agaknya keadaan tu kan? Tiba-tiba macam down lah pula rasa dia. Realitinya, inilah reality. Apa perasaan anda bila dengar cerita macam ni guys? Yang sedang menonton, yang sedang mendengar kan? I mean 1990s mak ayah kita kerja, dia boleh beli rumah teres. Fast forward 30 years, 2020, anak-anak muda sekarang bekerja tak mampu nak beli rumah teres. Mampu mungkin nak beli rumah flat. No teres. Ya, rumah teres tu dah kira orang-orang yang kaya sebenarnya. Because mahal.
And then fast forward 30 years from now, 2050, kita tak boleh nak bayangkan. Ayat pernah bergurau. Okay, tahun 2050 nanti pemaju nak jual kan. Okay, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Hari ni kita ada promosi terbaik untuk anak-anak muda. You boleh beli rumah ni ikut giliran. Maksudnya tahun ni you nak beli mana dulu? Nak beli tandas dulu ke? Nak beli bilik tidur dulu ke? Nak beli dapur dulu? You beli dulu. Bila you dah ada bajet, nanti you boleh top up. Dia buat ini macam dia buat Asia punya business model lah. Oh, Asia punya business model. add on. Dia add on. So saya cadangkan anda beli toilet dulu kerana itu wajib nak melepas. So beli toilet dulu, insyaAllah tahun depan you boleh beli dapur. Dan tahun lagi satu nanti you boleh beli bilik tidur. I mean, it's pernah dah ada ke berlaku kat tak ada. I mean kat negara lain. No, tak adalah berlaku macam ni. Teruk sangatlah. Tapi yang gambar-gambar yang macam orang tinggal bilik dia kat dalam toilet tu kat Malaysia dah berlaku dah. Kan gambar-gambar bilik-bilik sewa kan kat balcony. Balcony kita dah kupas dah dengan kat KLS. Kitchen. Yeah, so this is something interesting lah, Azim. Issue dia. Okay. Then next kita nak cerita next issue ni. Okay. Tengok ni, Azim. Yes. Azim ni apa jadi ni, Azim? Apa tu? Singer Sheila Amzah recalls ghostly experience at Langkawi Homestay. Wow. Hari ni kita kena bagi Tuan Akmal ni kupas ni. Kita punya Sifu Homestay. Sifu Homestay. InsyaAllah esok kita ada kelas homestay. Bagi mereka yang sedang menonton rancangan ni, tak sempat lah diorang nak join tu because kita akan post tu. Kita akan post bila selalu? Keesokannya. Kalau diorang tonton, kelas homestay pun dah berjalan. Tak apalah. So Azim, apa yang bermain di fikiran Azim ni? Alamak, apa yang bermain di fikiran Azim ni? Dia kena kacau macam mana tu? Gangguan dia. Ini hantu yang biasa orang jumpa homestay. Orang panggil hantu cakar. Hantu cakar. Kerja dia mencakar dinding je, mencakar tingkap je sepanjang malam. Bila bercakap benda ni pun saya rasa seriau. Weh, cakar-cakar jangan main tu. So which part of Langkawi ni dekat dia tak sebut lah. Nanti Kang nanti kena membuka saman aib pula kan. Kesian lah pula kan. So kata dia masa benda tu berlaku, dan dia cakap je macam ada kucing ni. Tu nak menenangkan keadaan. Tapi dia kata the next day tu dia bagi tahu family dia. Sebenarnya kan bukan kucing. Tapi ada benda sing. Benda gaib yang dia mencakap. Nampak lah benda tu ke jadi dengan bunyi. Bunyi je. Bunyi sahaja. Dia okey, daripada artikel ni tak tahulah, nanti saya WhatsApp Sheila Amzah, saya tanya dia, you cakap tu you nampak ke? So ayat sendiri personal experience pernah kena? Syukur alhamdulillah belum pernah lah. Belum pernah. Antara doa saya kata ya Allah, saya tahu ada makhluk-makhluk gaib ni. Tapi ya Allah, saya tak perlu tengoklah. Saya tak nak nampak because ada manusia yang gaib guna perkataan belum. Saya cakap apa tadi? Cakap belum pernah. Selalu ayat kalau tak nak jangan tu. Bukan belum, tak nak. Ayat cakap belum. Saya cakap belum ke? Cakap belum. Astaghfirullahalazim. So ayat selalu kalau bila kita cakap you dah apa kalau orang cakap apa belum tak ada hartanah lagi. Ayat selalu akan betulkan. Jangan cakap tak ada. Belum ada hartanah. So saya dah biasa pula perkataan belum ni. So belum jumpa dia macam nak jumpa lah. Astaghfirullahalazim. Azim. Tak tanya mulut dia ni. I tanya balik betul kan? Okey, tak. Terima kasih. Taklah. Saya tak pernah jumpa. Tak pernah lagi dan saya tak nak. Okey. Saya tak nak. Itu that's why lah macam lah kes-kes ni sebenarnya kita banyak dengar tau kes-kes ni lepas PKP tu. Kan bila lagi rancak pula apa ni sempadan dibuka and then tourism dibuka. So bayangkan rumah-rumah chalet-chalet yang dah lama kena tinggal tengah-tengah. Sewaktu PKP tu diorang pun carilah tempat berteduh. Betul. Dan diorang pun tak boleh bergerak.
Diorang pun tak nak bergerak. Lepas tu fikir I pun tak tahulah kenapa nak angkat topik ni. Tapi dia jangan seronok menggelak-gelak ni. Betul. Azim ni dia ni nak kena ni. Dia punya Tak, gelak. bukan cuma masalah lah. Kalau kita nak relate dengan hartanah, kita pernah ulas hari tu pasal mayat yang ditemui dalam kolah tu. So itulah menyeramkan. So apa efek dari segi hartanah lah? Dari segi hartanah, maknanya yalah, so, kalau macam ni maksudnya kalau homestay macam ni, so orang dah tahu kalau apa nama homestay tu. So orang dah okay, and then tajuk-tajuk macam ni pun tak sangat membantu lah kan. Singer Sheila Amza recalls ghostly experience at Langkawi Homestay. Jangan sayang cuti sekolah ni pergi Langkawi. Kita nak jangan beli tiket tu lah, nak pergi Langkawi. Homestay dia berhantu. Kita pergi Haknyai. Taklah dah lah, baru dah lah viral juga kata apa Langkawi mahal and then ramai pelancong dah tak pergi Langkawi. And then bila datang pula berita macam ni, so itulah maksudnya dia akan memberi kesan lah juga secara itulah indirectly. Dan ini pula 7 hari bulan Februari. Ini ramai ni mak bapak ni tengah nak booking homestay ni. Betul. Aduh, so kadang-kadang report macam ni dia lagipun timing I think dia post dekat IG dia kan. IG story dia. Dia ada artikel ni kejap Maksud, I mean dia kemungkinan dia post lah dekat somewhere social media dia. Tapi wartawan tu angkat dia sebagai satu artikel. Betul. This one is the Malaysian singer detailed the eerie experience in an Instagram post on Tuesday, February 6. Itulah. So itulah kadang mungkin itulah selalu juga netizen selalu cakap especially bila keluar berita-berita pasal artis ni, jadi satu artikel oleh news portal macam ni by NST. Ni by The Star. So bila keluar tu orang cakap is this membantu meningkatkan ekonomi kita? Menurunkan harga barang. So unrelated. Tak penting. So kenapa perlu jadi artikel? Dia post dekat story dia je kot. Tapi diangkat jadi satu artikel. Diangkat kerana ni adalah satu portal. Ini adalah masalah masyarakat, masalah negara. Ini masalah besar Zim, kerana manalah tahu ada orang yang nak pergi ke Langkawi. Maka satu media tu dia bertanggungjawab untuk melaporkan isu-isu ni. Azim dia tak boleh. Azim bengang cerita-cerita pasal selebriti ni. Tidak. Azim tak suka Sheila Amza. Nanti habis apa dia punya fan club apa nama dia tak tahu. Kan habis kena serang dengan dia tu. Dia punya presiden fan club dia kan. Betul. Bukan. Bergurau je. I mean macam ni lah maksud ayat tadi, dengan suasana orang tengah nak bercuti sekolah ni, nak bawa family berjalan. So mungkin dengan bila viral benda ni diangkat oleh wartawan dan reporters ni, so dia akan memberi kesan jugalah kepada demand dekat situ. Yalah. And another angle that we can see lah, ilmu untuk kekuatan agama tu pun penting juga. Kena ada lah juga kan. Ada ilmu agama lah sikit. Sebagai contoh ada satu ketika dulu saya macam rasa kurang tenteram. So saya jumpa ustaz saya lah. Lepas tu saya kata, ustaz, saya ni selalu rasa macam ni. Dan saya ni pula jenis yang selalu naik pentas, selalu buat event, berjumpa orang kadang-kadang kan. So ustaz saya tu kenal lah tahulah apa yang saya buat. So ustaz saya cakap, okay, Ahyat, kita bila jadi public figure ni memang kita kena kuatkan amalan. Kita kena ada amalan-amalan di pagi hari, di penutup hari. Ada amalan-amalan kita selepas solat. Ada amalan-amalan yang kita kena nak menguatkan kita punya spiritual kan, nak menguatkan roh kita itulah. Nothing yang nak kena apa tu cari darah katak ke apa ke. tak adalah yang pelik-pelik ni. Maknanya amalan-amalan zikir-zikir ni kan. Macam contohnya ayat kursi, 3 kul ni macam mana cara kita baca, macam mana kita tarik nafas, nak betul-betul fokus membaca. Sampai ustaz saya kata sesimpel 3 kul tu, tapi ayat kena dalam satu moment
Yang ayat tak, main phone, nak baca. Kan kadang kita baca doa duha kan dalam bila start group meeting ke kan. Dan Asmaul Husna pun kita main phone, kita tapi mulut kita jalan. Itu kira macam orang-orang yang bersahaja, yang macam sambil lewa. So benda-benda ni sebenarnya amalan-amalan ni kita kena kuatkan lah. Dan sebenarnya tim kita, kita ada bagi bonus khas kan. Apa tu, zikir ke amalan-amalan doa-doa sebelum masuk homestay, betul ke? Doa-doa untuk hartanah. So macam mana bagi salamnya, dengan azannya, dengan ayat kursinya. Yang tu kita kena amalkan lah. Biar jadikan amalan ya, supaya kita ni sentiasa berserah kepada Allah. Dan itulah. Kalau ada siapa-siapa yang sedang menonton ni dan dia type dalam ruang komen, boleh type nak bonus doa. Nak bonus doa. Kalau anda type nak bonus doa, nanti tim kena take note siapa yang ada komen. Nanti kita akan hantarkan siapa nak hadiah. Ayat nak bagi hadiah lah kat korang. Kita ada himpunan doa-doa. Dan Zakwan, dia bukan macam adab-adab macam yang kita masuk tu kena azan ke apa. Yang tu kita tak buat lagi It's just himpunan doa bukan khas untuk homestay, tapi untuk hartanah general Alright. Okay, so kita mendoakanlah Sheila Hamzah dan semua selebriti mendapat satu pengalaman homestay yang tenang dan tak ada hantu cakap. Mungkin kita boleh promote nanti mana-mana homestay. Mana-mana homestay ya. Kita ada Sheila. Contohnya macam Hajah Mariam, betul ke? Hajah Mariam yang dekat Kelang. Lepas tu baru-baru ni kita ada student kita yang ada homestay dia yang baru, yang design baru tu. Ada dalam WhatsApp group kita tu. But contohnya macam Hajah Mariam, dia style apa? Style Morocco, style Santorini. Dekat Kelang. Dia bukanlah nak kata kawasan yang bagus sangat pun. Bukan nak kata kawasan yang tak bagus. Tapi bukanlah macam pusat-pusat tertentu, kawasan-kawasan yang bagus. Tapi which part of Kelang? Kerana itulah saya nak cakap pun. Yang saya tahu, saya macam dah menuju ke Port Kelang lah. Kat kawasan macam ada kilang-kilang kan, tapak-tapak kilang. Apa nama tempat dia tu Colombia bukan yang itu pun kita kena kupas speaking of Kelang, kita dah naik taraf sebagai Majlis Bandaraya Diraja Kelang. Majlis Bandaraya Diraja Kelang the only bandaraya yang ada perkataan diraja tu. Walaupun jalan masih berlubang sana sini, take note MB. Dahsyat lah Azim hari ni. Tapi tetap jadi ada diraja tu. Diraja. Bandaraya Diraja. Even Shah Alam tak ada. Shah Alam pun tak digelar Bandaraya Diraja. And bayangkan pengumuman ini dibuat selepas Kelang digelarkan sebagai Colombia. Saya bila baca tu, saya macam terkejut lah. Sampai hati Kelang jadi Colombia. I mean, okay. What is your comment Azim? Tu statement tu oleh dia polis, siapa nama dia? Bukan IGP kan? Dia Kelang siapa jenayah Jabatan Siasatan tak jumpa lah artikel tu. Tak ada Wow. Okay, ni. Ni. Okay, bismillah. Kelang jadi destinasi pertama lawatan kerja JSJ. JSJ ni apa? Jabatan Siasatan Jenayah. Bukit Aman ni satu Malaysia dia boleh pergi, tapi dia pergi dulu kat mana? Kelang. Pengarahnya Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zim kata, Datuk Muhammad Suhaili. Meskipun kadar jenayah meningkat di seluruh negara termasuk juga daerah Kelang. Saya pilih Kelang sebagai lawatan pertama tahun ni sebab indeks atau jenayah seluruh negara semakin meningkat. Dan kat mana yang dia cakap pasal Colombia tu? Kat mana yang dia cerita pasal Colombia tu? Tak ada pun cerita kat sini. Artikel tu tak ada. Ke dah diedit ni?
Sebab I think IGP, I think statement by IGP pun, IGP pula, okay kejap. Dia kata IGP pula dia kata macam ni. IGP cakap kejap apa tu? Klang is royal town, not Colombia. So mungkinlah artikel tu telah diedit. Kerana ada je artikel ni kan. Inspector General of Police Tan Sri Razaruddin Hussain today refuted the perception by some quarters that Klang is a Colombian town. Colombia ni kira the perception is by the JSJ itself. Daripada tim dia sendiri. Allah. Tapi benda ni kan guys, benda ni pasti ada impact kepada hartanah. So that's why immediately diisytiharkan sebagai Majlis Bandaraya Diraja terus. Klang. Ini isytihar terus bandar diraja. So kalau bandar diraja, Bandaraya Diraja pastinya akan banyaklah inisiatif dan tumpuan yang akan diberikan. Tu nak tanya juga apa dari si kriteria yang menentukan kita boleh gelarkan tempat tu daripada MPK, asalnya MPK Majlis Perbandaran dinaik taraf sebagai bandaraya. Tentang facilities apa yang dia ada tu, mungkin next episode kita boleh. Actually that's a very good question. Apa ciri-ciri kan? Majlis daerah, Majlis Perbandaran, Majlis Bandaraya. Lepas tu Majlis Bandaraya Diraja. Apa facilities dia tu? Ya, dari segi ekonomi tadi, dari segi infrastructure kan. Walaupun jalan masih lagi teruk. Repeat lagi ni. Tapi jalan teruk ni kan Azim, kalau Azim perasan lah, setiap kali musim hujan kat KL, Selangor ni, and then you start to notice potholes ni memang merata-rata, and makin banyak, and makin teruk. And then maybe throughout the year dia akan mula menampal sana sini kan. Tampal sikit-sikit. Tambah. Okay. Nampaknya inilah keluhan hati seorang rakyat Kelang. Tak, sebab kalau I tak tahulah apa recently kan just coming back from Hat Nyai last year bulan 10. Tapi sebab drive sendiri drive kereta sendiri daripada Malaysia bawa ke Hat Nyai. So memang dia punya jalan dekat sana superb. I nak jumpa lubang tu pun bila tanya my sister bila jumpa lubang tu excited. Ya Allah. Sebab tak jumpa langsung dengan bukan setakat jalan dia memang cantik. Nak kata baru turap, kalau setengah kawasan kita nampak dah juga. Okay, mungkin kalau cakap Malaysia, mungkin kalau jalan stand area ni jalan ni baru turap, tapi keluar je depan sikit dah jalan dah. Barai dah. Tapi yang ni throughout daripada border tu sampai lah pergi ke Bandar Hat Nyai tu memang jalan saya dah tahu dah Azim, kat situ dia even dia punya line jalan tu kemas terang jalan. Itulah. Dia tak banyak kenderaan berat. And kat situ mungkin hujan kurang. So bila ingat tadi ayat nak cakap dari segi corruption. Tak bukan. Sebab kalau tengok yalah kita nak kata Thailand is tak ada corruption, is corrupted. Tapi jalan dia tapi jalan okey, tapi Malaysia ni tak tahulah. Itulah. Kita harapkanlah servis lebih baik kan. Infrastructure tu kan. Betul. And one thing I noticed when I went to certain parts of the Europe dan sebagainya juga, kalau tempat-tempat pelancongan dia memang infrastructure dia tip top. Tapi as you go out of the tourist and city centers, intercity, nak pergi to the next city kan. So jalan ni kita dah mula start notice. And then dengan graffiti, dengan macam itu kalau macam kat Perancis and certain parts of Europe kan. So itulah dia orang akan really focus on tourist areas because you know there's going to be high traffic of people, orang luar negara or people travelling from around Malaysia kan. So mungkin tempat yang Azim kata selalu ada lubang-lubang ni, itu bukan tourist area lah. Dia bukan tourist area lah. Diraja, Bandaraya. Okay. Macam ni. Bandaraya Diraja ni dia baru umum. Okay. Sekarang dia orang tengah nak buat lah ni Azim. Let's wait and see. Oi, tak bagi chance Azim hari ni. Let's wait and see. Inilah tuan-tuan dan puan, siapa yang ada sahabat-sahabat ke saudara mara ke keluarga yang bertugas di mana-mana agensi-agensi yang bertanggungjawab dan yang boleh melakukan perubahan. Ni sampaikanlah curhat seorang rakyat Klang
Bandaraya Diraja. And seperti yang IGP kata, bukan Colombia. Okey, tapi berbalik kepada isu ni, ini kisah benar dan Ahyat hanya nak bercerita yang benar. Okey, ada seorang student saya ni, dia beli hartanah di Klang. Okey, dan dia renovate rumah dia. Okey. Dia belum pindah lagi. So sebelum dia nak pindah, untuk on stay lah tujuan dia beli tu. Mula-mula mungkin thinking about own stay, but eventually dia buat sewa. Okay, this is real story yang berlaku yang dia ceritakan kepada Ahyat, yang kita bincangkan. Okay, dan rumah tu kena pecah masuk. Dan apa yang dia dah renovate tu bukanlah renovate gas sangat, tapi kira macam dia tambah lampu, dia tambah ID kipas lah, dah buat interior design. Bukanlah ID pun, just buat fitting electrical ni. Semua dicabut. Dan ni cerita dia, ni cerita yang dia kabarkan kepada saya. Bila dia siasat, rupanya abang long kat kawasan tu yang pecah masuk. Wow. Okay, ni kata dia. Dan rupanya abang long kat situ, dia lah yang sepatutnya buat kerja-kerja elektrik dekat kawasan dia. So Mamat ni, budak ceras ni, tiba-tiba datang beli rumah kat situ. Dia sudah ambil kontraktor luar. Okay. Lepas tu bila dia mula bertanya-tanya dan dia nak mendapatkan bantuan lah kan untuk situasi ni, so jawapan yang dia dapat ialah, siapa suruh kau beli kat Kelang? Itu jawapan yang dia dapat. Tak membantu lah. Tak membantu langsung. So which part of Kelang tu? Okay, itu tak boleh nak cerita. Kena PM tepi lah. Okay, PM tepi. Off record nanti. So sampai macam tu sekali. Wow. So lepas tu dia dah tahu the name of the law of the jungle. So dia uruskanlah terus dengan abang long ke ayahanda kat situ ke, tak tahulah. So abang dapatlah projek ayahanda tu. Dapatlah. So rumah tu pun okey, disewakan. Lepas tu ada masalah lain lah. Itu masalah macam penyewa kan, semua tak bayar lah apalah semua, because tak tahulah, ni agaknya geng-geng Colombia tu lah tadi kan. Allahu Akbar. But basically sebelum kes itu, saya pun tak pernah letakkan dalam checklist. Carilah kawasan yang indeks jenayah dia tu terkawal. Because benda ni akan ada kesan kepada your sewa. Sewa ni akan memberikan kesan kepada hartanah. So I think this is the real story that happened lah, Azim. Saya bukan nak ceritakan benda ni. And Klang bagi saya ada tempat-tempat dia yang cun. Macam apa tu, Bandar Botanik. Macam apa tu, Bukit Bandar Botanik. Bandar Botanik, Bukit Raja. Bandar Bukit Raja kan. And then of course some other places too. Ada je yang elok kan. But this is what crime can, how crime can affect hartanah. How crime can affect hartanah lah. So thank you Azim, kita dah terbuka cerita ni. Alright. Dan yang terakhir, banyak topik yang kita boleh kupas hari ni. Yang ini saya nak kupas juga. Yang ini saya nak kupas juga. Okay. Yang ini Azim dia bagi kat saya. Seorang Mak Saleh ni kena kecam. Dia puji ke apa ni? Dia puji Kuala Lumpur. Pun kena kecam. Tu dia kena kecam. Terbalik dunia ni. Bukan dia kecam Kuala Lumpur, lepas tu rakyat Malaysia marah dan kecam dia balik, tak. Dia puji pun kena kecam. Dia puji KL, dia yang kena kecam, betul. Kesian mamak ni. Siapa nama dia? Nama dia ialah kat X lah, Danny Postma. Danny Postma ni dia cakap apa? This is why I love Kuala Lumpur so much. Ini yang saya tak boleh tahan ni. It's insanely walkable. Okay, choices of word, excuse me. Okay. Tak apa. Kita ayat pun macam sabar. And then dia cakap apa? Lots of parks, okay. Oops. Lepas tu dia cakap apa ni? Aircon walking tunnels. Mana dia pergi ni? Okay. Betul. Separated from the traffic. Lepas tu
Dia cakap everything is connected. Okay, dia pergi KL yang mana ni sebenarnya? Okay. Alright. And you aren't required to take metro or taxi. Oh, no need. No need. Dan dia cakap apa? Yang ini yang buat ramai marah. Agaknya. Can't get that in Bangkok. Oi. So, adakah ini satu sebenarnya dia bukan puji tapi dia cynical? Dia ni tengah menyindir ke? Tak, tapi kalau for me dia puji lah sebenarnya sebab bila kalau tengok dia punya reply tu bila netizen kecam tu dia macam innocent kan jawapan dia macam tengok dia tak boleh tengok ni ayat share. Oh, I kena log in dululah. Okay. Dan tengok orang punya reply lah kan. Betul, yang quotes tu. Okay, so quotes lah. Kalau I tekan quotes ni tak boleh Oh, I kena log in. Okay. So ni geng Zakwan ni geng X. Okay, so basically dia bukan menyindir lah ni, dia betul-betul kan. Betul. Dan kalau anda pergi ke posting dia ni pun memang dia secara innocent, dia macam okay apa I pergi kan. Dan ramai orang dia macam tanya kau pergi part mana ni kat KL ni, sampai ada orang lukis. Alah, tak ada. Sampai ada orang share gambar dekat. Okay, kejap. So Azim, please comment sementara saya cari ni kejap. So itulah apa nama dia tadi. Which part of KL tu juga menjadi persoalan dia. And then I actually tertanya juga yang pasal tunnel tu, aircon tunnel tu. So itulah mungkin kita kena one day kita kena buat selalu buat kembara hartanah naik bas. So mungkin kita kena buat kembara KL berjalan kaki. Kita kena playing tourist sikit. Tunjukkan skrin. Ada juga rakyat Malaysia yang nak backup dia. He's not wrong. He's not wrong. Janganlah marah dia. The area where I consider to be core Kuala Lumpur is actually very walkable. With the only exception to me being most of the area around Jalan Maharaja Lela and Bukit Tuanku, Tunku. So at least orang macam ni dia tidak emotional and dia factual. So at least dia cakap it's walkable, but there are certain places not. Ironically, I feel that there's still room for more people to live here. Oh, okay. So agaknya dia membuat satu spekulasi lah. Mamat ni bernama apa? Danny tadi Mungkin dia pergi area ni kot, yang dia birukan ni. Itulah area yang daripada dia walkable. Area yang walkable. Yang aircon tunnel tu mungkin kat KLCC. Itulah KLCC ke Avenue K tu. Tapi tu je pun. The only tunnel. The only aircon tunnel. Kan ada tunnel lain. Kita okay, so guys. Hartanah. Ini bukan ini. Okay. Okay, stop share. Okay. Oh, ada guys. So mungkinlah siapa yang tahu tunnel yang ada KL yang ada aircon. Tolong komen dalam ruang chat. Okay. Alright, okay, so share screen. So dia pula jawab. Oh, tapi dia ni macam seorang yang sempoi lah dia ni, Danny ni. So dia actually mungkin more to KLCC punya. Okay, so dia cakap apa? Getting roasted in the quotes. Kesian dia kan. Tapi dia macam cool lah, dia masih cool. Obviously don't know how. Nampak tak? Obviously don't know how area. Walking is outside KLCC area. So it means KL is KLCC lah. So bagi dia KL tu KLCC area lah ni. Ni mana KLCC-nya? Oh, okay, KLCC Park. Oh, berbeza sikit daripada yang peta yang dibirukan tadi. Dia lebih kepada the southern side. Seriously ke? Sampai ke Berjaya Times Square? Walkable Kita kena turun padang, ketibas. Kita lah kena try. Betul lah. KLCC, KL Convention Center kan dia ada bridge tu semua. Is it air conditioned? Mungkin lah kot. Itu zaman Najib lah kan. Zaman Najib Tak ingat ada satu Malaysia dekat Jantas tu sepanjang-panjang, tapi sekarang now dah tanggal lah. Dan dia sampai ke pavilion. Dia sampai ke pavilion, yes. Walkway tu.
It's very walkable lah guys. See? Betul lah. Sifu hartanah Malaysia pun tak tahu. KL is walkable. You kembara Okay, sampai stop ke share. Paris, sampai ke I kepada hartanah sampai ke betul. you walkable dekat sana. Ke Munich ke Switzerland, tapi sebenarnya KLCC tu walkable. And then from Pavilion tu all the way down to Berjaya Times Square tu tak tahulah walkable ke tidak tu Azim. Tapi I think pernah daripada mana? I think daripada dapatkan, PV dapatkan. kot. Ha. Dari PV ke daripada PV ke KLCC I think pernah berjalan. So PV ada KLCC memang cun lah. so I macam terkejut juga. Oh, boleh jalan kaki. Nampak? Betul lah. Sebenarnya kenapa netizen kecam kerana tak faham kerana dia tak faham dia ada kat mana. Dia merujuk kepada KL Sebab kat dia mana. sebut Kuala Lumpur je. Dia tak sebut Bagi KLCC. bagi dia mungkin dia pergi ke Singapura, dia pergi KL, dia pergi Bangkok, dia pergi Jakarta. Dia mungkin ni satu tour lah. Dan pergi KL tu dia pergi KLCC lah. Because I want to visit KL. So where should I go as a tourist? I only have one day. I go KLCC lah. So dia pergi KLCC, dia tengok incredible. It's amazing. Bagus lah. Bayangkan Insanely. Insanely. Ya, Insanely. okey kejap. Yang ni kejap. Yang ini mana ni. Tapi back to artikel yang kita first sharing tadi tu, macam Insanely. ayat cakap tadi lah. Tadi dia cakap Mamat Jamadi. Dia kata hartanah di Johor tu mahal, tapi to be specific is Johor Bahru, JB, not the entire Johor. So yang ni dia mention KL is insanely workable but not entire KL lah. It's KLCC to be specific. Tapi kan kesian tau. Maknanya you bayangkan seorang Mat Saleh dia tulis pasal Kuala Lumpur kan. Of course dia expect macam orang akan macam thanks bro. Yeah, you know I totally agree ni. Kan it's like you baru melawat satu negara. You good vibes, you expect good vibe, but then again you post dekat X. You expect good vibes. Meninggal lah. X ni dia hadir dalam dunia ni untuk mengecam je. Orang itulah dia platformnya kan. Tapi kesian lah Mamat ni. Bayangkan lepas ni dia memang sebenarnya KL ni teruk je. Yang aku nampak yang bagus je kan. And yang I tak tahan tu, Mak Saleh lain pun dia masuk. Yang geng-geng yang suka Bangkok. Dia kutuk lagi Dia kutuk lagi KL. Because dia mungkin Mak Saleh yang suka Bangkok. Ada yang cakap KL ni tak ada apa kan. I baca geram Kalau I lah ada. So ada reply kat situ tak ada? Saya tak ada reply. Ayah baca. Sepatutnya kita dalam komuniti pejuang hartanah, kita kena banyak-banyak komen. Kalau I ada berapa ribu follower, I minta semua follower mengiyakan apa yang dia cakap. Nanti kan kita orang pun kena bash nanti kan. So apa yang kita nampak daripada ni Apa yang kita belajar? Apa yang kita belajar? KL ni selain daripada tengok kan kita cerita pasal Klang, Bandaraya Diraja. And then you cakap Hat Nyai. Kawasan Hat Nyai cantik jalan dia, nak jumpa lubang pun susah. Apa ni marking kat jalan pun cantik je, kemas je kan. Because it's tourism area. KLCC tourism area. Itulah showcase kita. Mungkin macam ni lah, macam tiba-tiba dengar ada lecturer nak datang rumah. I tak tahu kenapa bagi contoh lecturer nak datang rumah. Kita akan bersihkan kawasan depan rumah. Betul. Longgoklah segala sampah sarap lah benda-benda tu kat dalam bilik store ke, dalam bilik kita. Dia takkan masuk bilik aku kot. Kat ruang tamu. Ruang tamu tu mesti cantik, wangi, bersih, tak ada habuk. Halaman kat depan kita bersihkan kan. Macam ni lah jadinya. Tapi Malaysia as a whole, rumah kita tu as a whole mungkin tak sebersih yang orang nampak. Rumah dia bersih. Tapi kalau cousin kita yang dah masuk sampai ke bilik-bilik kita, dah tahulah, mesti kecam. Engkau cakap rumah dia bersih, rumah dia kotor kot. Macam tu lah lebih kurang apa yang jadi. Betul? Betul kan? Saya setuju 100%. 100%. So apa kaitan dengan hartanah ni?
Apa kaitan Kita dengan suara hartanah? hartanah, dia hanya ada kaitan hartanah. Hanya dikaitan hartanah. So apa ni? Ni case ni So kes ni menunjukkan Malaysia is not insanely walkable. not insane. It's not. Because kalau orang dia tulis Kuala Lumpur is insanely walkable. Dia tulis dan orang kecam. Bermaksud Kuala Lumpur is not lah sebenarnya. Ada juga kan yang diorang, ada netizen yang tulis bila dia turun MRT station tu, dia kena jalan tepi jalan besar. Tak ada access. Tak ada apa-apa jalan biasa because tengah ada construction kan. Betul. And kalau you macam apa tu tersadung and then you terjatuh, memang kena langgar kereta lah apa. It's such a dangerous stretch kan. Betul. So sebenarnya nak menyiapkan walkway ni is not cheap. It's not cheap. Lagi satu yang saya nak sebut kita bila nak sambungkan, if any of you have any opportunity, you go to Q Central kat KL Central and walk from Q Central to the KL Central station, or maybe walk towards New Central lah kan, the shopping mall. You akan faham betapa mahalnya bila nak integrate bangunan dengan walkway, dengan station, dengan shopping mall. You akan tengok betapa mahal. Why? Because you akan jumpa certain tempat yang sangat gah just untuk orang lalu, tapi tempat tu langsung tak ada function lain. There's no commercial value. Tak ada kedai, you tak boleh nak jual that real estate, tak ada orang nak buka kios ke kat situ, because adalah juga orang lalu lalang tapi tidaklah high traffic. So you see how expensive it is for a developer, for kerajaan. Dia ada bangunan kat sini. Kenapalah kerajaan tak sambung bangunan ni dengan stesen-stesen MRT, dengan shopping mall? Tak tahu ke Malaysia ni selalu hujan, selalu panas? Kenalah provide kemudahan. But that's the problem. It's money. In fact, there was an article many years ago I read, Azim, menceritakan bagaimana kerajaan di Singapura dia menetapkan syarat, kalau you nak bangunkan satu-satu tempat ni, kita akan bagi tahu you kat mana yang you kena sambung-sambung ni, integrate dengan mana-mana dia punya station. And guess who bears the cost? Developer bears the cost. So why don't we do that? Why don't we do that? If Singapore can So if we do that, then developers will have to put it in their development cost. That increases the cost, and that cost will be passed on to the end user lah. The end user, the buyers. The buyers. Yang Malaysia ni rakyat dah menggoyan dah, hartanah dah mahal. Kalau benda ni berlaku, tak apalah, tak ada integrated. Engkau melintas je lah jalan tu pandai-pandai lah. Kalau tidak, rumah tu lagi mahal. I mean, it could be that. I mean, so just to tell people lah, making KL walkable, integrating buildings to stations, to malls, to community centers, to open spaces, to community spaces. This is not a cheap thing to do lah. So Malaysia needs to be very, very rich and a wealthy country, and then maybe we could have insanely walkable city. I think orang marah because pilihan perkataan dia melampau. Mungkin sebab dia keterujaan dia. Dia keterujaan lah. Dekat Asia. Dia mungkin nak negara Asia yang dia jumpa yang walkable. Sebab dia compare dengan Bangkok kan. Dia compare pula dengan Bangkok. Ada pula yang dia cakap, aku dah pergi dua-dua, KL lagi teruk lah. Apa? Sedih sampai hati kan dia orang cakap macam tu pasal KL. Sayanglah Kuala Lumpur. I think kan guys, kita rakyat Malaysia ni kita suka complain. kita suka highlight kesalahan-kesalahan mungkin kerajaan pada tiga-tiga peringkat. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan. Itu adalah hobi dan satu nikmat hidup seorang rakyat Malaysia agaknya lah. Tapi kan, do not hate on
our city. Do not hate on our country. Betul. I mean, you can highlight lah. I mean kan, okay, it's not walkable, but you have to love KL because that is our superstar city. Because you cannot expect people living in Indonesia to love KL. Because they are Indonesian, they will love Jakarta maybe, but maybe they don't also. But itulah kita ni Malaysia has not done nothing wrong. Malaysia is ialah negara kita. Kita punya tanah air, kita punya tanah tumpah darahku. So kita janganlah mengutuk Malaysia. Kita ni orang Malaysia. Sedih tau. Rakyat sendiri kutuk negara sendiri. Aduh, Hazim ni kenapa? Kenapa dia ni hari ni Dia macam nakal je. Senyuman dia tu ada sesuatu. Tapi seriously lah guys, kita sayanglah bandar-bandar kita. Kita sayanglah negeri kita. Kita sayanglah negara kita. Kalaupun ada yang kita tak berapa sayang tu, contohnya our politician ke kan, then kita gunalah cara-cara yang betul untuk kita menegur dan menyampaikan hasrat rakyat kepada wakil rakyat kita tu untuk buat yang lebih baik, kepada pihak kerajaan untuk buat yang lebih baik. Hopefully lah wakil rakyat dia betul-betul wakil rakyat lah. Hopefully, dan dia bukan saja yang berhormat, tapi dia betul-betul yang bekerja kan. Berkhidmat. I really hope that happens lah. Okay, so nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya. Wow, betul-betul panjang hari ni. Banyak topik tapi macam best je. Okay, so thank you so much semua yang menonton. Azim, any last words from you, brother? Tak ada, cuma itulah kita punya recording ni pun hari Jumaat. Jumaat sehari 9 sebelum hari bulan Februari, sebelum Chinese New Year. Betul. So kita mengucapkan kalau ada pendengar kita yang berbangsa Cina, so selamat tahun baru Cina. Gong Si Fa Cai, esok Chinese New Year. Okay. The Year of the Dragon. The Year of the Dragon. Dan ni pun hari ni tol dah mula free. Tadi I datang ke sini cakap tol free. Tol percuma. Tol percuma. So itu rakyat Malaysia dia happy lah. Tol percuma, rakyat happy. Kan? Hari ni semalam dengan hari ni je. Semalam 2 hari kan? I think hari ni Hari ni first start. Hari ni je. Hari ni mungkin hari ni dan Ahad kot ke biasa nak pergi dan balik. Yes. Dalam saya ramai sifu hartanah, mentor-mentor hartanah hayat yang berbangsa Cina kan. Yes. Saya banyak belajar dengan dia, berguru dengan diorang, dan banyak peluang-peluang yang mereka telah berikan. So alhamdulillah, kita ni sebenarnya kita untung. Kita kat Malaysia ni ada pelbagai bangsa. Betul. Dan semua orang ada kekuatan masing-masing. Now we have to learn how to live with each other and learn from each other, and to accept each other, and we have to respect each other. Sebut tu saya baru teringat topik hangat juga pasal tanah, tapi kita tak sentuh dalam this episode, maybe next episode. Apa? Kampung Baru Cina diisytihar sebagai UNESCO tapak warisan oleh Menteri KPKT dengan Komeng. Lepas tu ada lagi pengumuman dia bagi lagi 500,000 juta kat ada satu tempat kat Ipoh ni kan. So betul, yang tu pun ada isu-isu tu juga. Okay, kalau tidak jadi 10 jam punya podcast. Okay, so dengan itu terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam podcast akan datang. So if you like, so boleh tekan like, boleh tekan subscribe, and boleh share, okay, and comment di mana yang anda nak. Okay, so thank you so much guys. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.